Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Okey, Ustazah mahu kamu semua ambil buku Tauhid tahun 3. Pastikan masing-masing ada buku Tauhid tahun 3 di sisi masing-masing. Baiklah, kamu semua boleh buka muka surat 1 hingga muka surat 4. Kamu semua boleh rujuk muka surat 1 hingga muka surat 4. Hari ini Ustazah akan ajar kamu subjek Tauhid tahun 3. Yang mana tajuknya adalah beriman kepada Rasul. Ustazah akan terangkan kepada kamu dari segi maksud, hukum dan juga dalil beriman kepada Rasul. Kita pada hari ini, Ustazah akan terangkan kepada kamu terlebih dahulu apa itu rukun iman. Kamu semua pernah dengar tak rukun iman? Rasa-rasanya rukun iman ni ada berapa? Okey. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi, tajuk yang kita hendak belajar pada hari ini adalah beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Apakah maksud beriman kepada Rasul? Maksud beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki yang mulia dan yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Jadinya maksud beriman kepada Rasul ini adalah kita sebagai umat Islam percaya bahawa Rasul ini merupakan seorang lelaki yang mulia yang mana ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Apa pula hukum beriman kepada Rasul? Hukum beriman kepada Rasul adalah wajib. Kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada Rasul. Kita wajib percaya akan kewujudan Rasul. Ustazah, bagaimana pula hukum tidak beriman kepada Rasul?
Ha, apakah hukum tidak beriman kepada Rasul? Hukum tidak beriman kepada Rasul ialah kafir. Jika kita tidak percaya akan kewujudan Rasul, maka kita akan dikira kafir. Hukumnya adalah kafir. Kita wajib percaya akan kewujudan Rasul. Kita wajib beriman kepada Rasul. Adalah dalil naqli. Ustazah, apa itu dalil naqli? Okey, dalil naqli adalah dalil, iaitu bukti yang mana ia bersumberkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi di sini Ustazah paparkan dalil naqli, iaitu dalil yang bersumberkan Al-Quran. Kamu boleh lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadinya ini merupakan dalil akan kewujudan Rasul. Dalil di mana kita perlu percaya kepada Rasul. Ini merupakan dalil yang kita perlu beriman kepada Rasul. Jadi hari ini kamu semua telah mempelajari 3 perkara, iaitu yang pertama, apakah maksud beriman kepada Rasul? Yang kedua, apakah hukum beriman kepada Rasul? Dan yang ketiga, dalil naqli untuk beriman kepada Rasul. Baiklah, sekarang keluarkan buku latihan Tauhid tahun 3. Boleh lihat muka surat 1 hingga muka surat 5. Ini merupakan tugasan yang Ustazah akan berikan kepada kamu. Kamu perlu siapkan tugasan ini. Muka surat yang pertama. Kamu lihat pada soalan tersebut, itu dia ada tulis apa? Tulis isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey, kamu lihat kat situ. Dalam kotak ni tulis apa? Pengertian beriman kepada, ada tempat kosong, ialah. Okey, tempat kosong tu Ustazah nak kamu isi. Okey, jadi Ustazah pamerkan contoh jawapan. Lihat ya, Ustazah pamerkan contoh jawapan. Pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang yang apa? Jadi Ustazah nak kamu isi. Kamu isi semuanya. Tadi kamu dah belajar kan apa maksud beriman kepada Rasul. Kamu boleh lihat balik di dalam buku teks ataupun kamu boleh lihat semula video yang Ustazah dah pamerkan sebentar tadi. Baiklah, kita ke muka surat yang Okey. Muka surat yang kedua. Soalannya adalah lorikkan jawapan yang betul. Kamu lihat pada soalan yang pertama. Pengutusan Rasulullah mesti. Okey, di sini kamu dapat lihat ada 2 kotak. Yang mana kotak pertama dia tulis dimungkari dan kotak kedua pula ditulis diimani. Jadinya pengutusan Rasulullah mesti apa? Mestilah
mani. Ustazah nak kamu lorikkan seperti mana yang Ustazah tunjukkan. Okey, kita terus ke soalan yang kedua pula. Rasulullah adalah seorang Rasulullah ni seorang lelaki ke seorang perempuan? Artinya kamu lorikkan pada jawapan seorang lelaki yang mulia. Okey, begitu juga dengan soalan yang ketiga, keempat dan kelima. Ustazah nak kamu lengkapkan kelima-lima soalan ini. Seterusnya kita pergi yang ketiga. Baiklah, kita lihat soalannya. Okey, dia kata apa tu? Dia kata tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Kamu boleh lihat ada soalan kat situ yang mana soalannya berbunyi Rasul ialah seorang lelaki yang mulia. Kamu nampak tak gambar biri-biri kat tepi ni? Jadi Ustazah nak kamu tandakan sama ada jawapan ini betul atau tidak. Okey. Jadi soalan pertama ni, jawapannya betul atau tidak? Okey. Ustazah ulang semula. Rasul ialah seorang lelaki yang mulia. Jawapannya adalah betul. Jadi Ustazah nak kamu right di sini. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Hukum beriman dengan Rasul ialah kafir. Apa hukum beriman dengan Rasul? Tadi Ustazah ada terangkan kan? Okey, jadi hukum beriman dengan Rasul ialah kafir. Betul atau tidak? Kamu rasa betul tak? Mestilah salah. Hukum beriman dengan Rasul apa yang sebetulnya? Hukum beriman dengan Rasul ialah wajib. Jadi kenyataan yang diberikan ini adalah salah. Jadi kamu pangkah di gambar biri-biri ini. Begitu juga dengan soalan yang seterusnya. Ustazah nak kamu lengkapkan kesemua soalan ini. Baiklah, kita pergi seterusnya. Okey, kamu lihat pada soalan tersebut. Cakap apa kat situ? Dia kata bulatkan jawapan yang betul. Okey, kamu lihat pada soalan yang pertama. Ada tempat kosong kan? Okey, kat bawah soalan pertama tu dia ada beri 3 pilihan jawapan iaitu alif, surat, yang kedua, ba, cerita dan jim, pengutusan. Okey, jadinya antara ketiga-tiga pilihan jawapan yang diberikan ini, manakah jawapan yang tepat? Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Pada tempat kosong, kemudian dia cakap apa? Rasulullah mesti diimani. Okey, jadi jawapan yang tepat adalah pengutusan. Jim. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti diimani. Baiklah, kita ke soalan yang nombor 2. Rasul adalah seorang, kamu lihat kat situ. Alif, kanak-kanak. Ba, lelaki. Jim, perempuan. Rasul seorang yang apa? Tadi Ustazah disebutkan. Rasul ni seorang lelaki. Jadi kamu bulatkan pada jawapan ba. Lelaki yang apa? Yang mulia. Baiklah, Ustazah mahu kamu selesaikan soalan yang ketiga, keempat dan kelima. Okey, kita ke kamu lihat soalan tu ditulis apa kat situ? Jawab semua soalan. Kat sini kamu lihat nampak ada tempat kosong kan kat situ. Jadi Ustazah nak kamu tulis jawapan di tempat kosong. Kat tempat kosong tu kamu nampak kan? Ustazah nak kamu tulis jawapan kamu di situ. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Apakah pengertian beriman dengan Rasul? Apa pengertian beriman dengan Rasul?
Jadi Ustazah nak kamu lengkapkan jawapannya di sini. Tengok Ustazah dah tulis kat sini. Okey, kita pergi ke soalan yang nombor 2. Tulis hukum beriman dengan Rasul. Apa hukum beriman dengan Rasul? Jadi Ustazah dah letakkan jawapan di sini. Kamu boleh lihat hukumnya adalah wajib. Okey, jadi soalan yang ketiga, keempat dan kelima, Ustazah nak kamu lengkapkan. Lengkapkan ke semua soalan yang Ustazah dah berikan sebentar tadi. Ustazah harap kamu semua dapat fahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.